Okey, seterusnya pada pagi ini, selain pada topik berkenaan dengan tanah runtuh di Batang Kali, juga ada topik lain kita nak kupas kepada anda berkenaan bajet mini semalam yang telah pun dibentangkan di Parlimen dan diluluskan tanpa perbahasan. Alhamdulillah, banyak sebenarnya manfaat yang kita boleh dapat daripada bajet mini ini. Jadi kita nak kupas sikit sebanyak dan juga berbincang berkenaan dengan topik kita bajet mini 2023 bersama dengan seorang tetamu kami bawakan menerusi panggilan video pada pagi ini, iaitu Profesor Mahadar Dr. Ahmad Razman Abdul Latif selaku penganalisis ekonomi Putra Business School. Prof, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Syuhada dan Terence. Baik, sedikit rangkuman tentang bajet mini ini telah kita bawakan pagi tadi, iaitu meliputi kos-kos yang wajib ditanggung oleh kerajaan seperti bayaran gaji dan sebagainya, dan juga projek-projek yang tertangguh yang perlu diselesaikan, yang perlu diteruskan, dan bantuan yang akan terus disampaikan kepada rakyat yang memerlukan. Jadi pendapat awal apabila melihat jumlah 107 bilion, lebih daripada 107 bilion yang telah pun diterima sebulat suara tanpa perbahasan oleh Dewan Rakyat. Ya, apabila kita melihat jumlah bajet mini ini sebanyak 107 bilion, ianya adalah satu jumlah yang mustahak, penting, kerana kita lihat walaupun jika bajet ini tidak dibentangkan, kos-kos seperti emolumen, komitmen hutang kerajaan persekutuan masih lagi boleh dibayar, tetapi ada beberapa peruntukan yang masih memerlukan kelulusan, seperti yang telah disebut oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa ada banyak lagi projek-projek infrastruktur melibatkan sekolah, jalan raya yang perlu diteruskan, dan termasuk juga yang paling penting, bantuan kepada rakyat. Kalau kita lihat bantuan seperti pemberian makanan kepada pelajar di sekolah, bantuan kebajikan kepada golongan OKU, dan juga pelbagai lagi bantuan tunai rakyat yang memang memerlukan kelulusan oleh Parlimen. Kerana kalau kita lihat, jika ini tidak diluluskan, ia akan terbantut. Dan kalau kita lihat juga ada bantuan kepada kegiatan kerajaan, termasuk juga subsidi yang akan diteruskan bermula Januari ke depan, kerana kalau ini tidak diluluskan, ia akan boleh menyebabkan kenaikan kadar inflasi dengan drastik. Baik, apakah kesan pembentangan bajet mini ini kepada bajet nasional yang mungkin akan dirangka semula dalam masa terdekat? Kalau kita lihat jangkaan kerajaan menyediakan bajet mini ini untuk 6 bulan pertama. Oleh itu sebenarnya masih ada lagi ruang untuk kerajaan memastikan bajet 23 yang mungkin akan dibentangkan mungkin Februari ataupun Januari untuk memastikan bahawa keseluruhan peruntukan bagi 2023 akan dapat diluluskan oleh Parlimen. Kalau kita lihat ada jenis peruntukan yang memerlukan salurannya setiap bulan, dan ada yang tidak semestinya dilakukan sekarang. Kalau kita lihat projek-projek mega seperti yang dibahaskan semalam, rancangan tempatan air, ianya boleh orang kata dilaksanakan secara berperingkat dan boleh dilakukan setelah melakukan sedikit penambahbaikan dan juga penelitian terhadap projek tersebut. Oleh itu, saya melihat bajet mini ini lebih kepada keperluan yang khusus, yang serta-merta yang harus dilaksanakan dalam 6 bulan pertama, manakala bajet 23 nanti akan digunakan memastikan bahawa mungkin inisiatif janji yang ada dalam manifesto setiap parti yang menang itu akan dapat diterjemahkan dalam satu pakej bajet yang lebih komprehensif untuk keseluruhan tahun hadapan. Mungkin Prof juga boleh berikan sedikit reaksi awal bagaimana sebenarnya ada beberapa bantuan-bantuan sebelum ini yang diberikan sewaktu kerajaan terdahulu di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri diteruskan. Pada pandangan Prof sendiri melihat situasi ini.
Ya, kerajaan berubah, Perdana Menteri bertukar, tetapi isu dan masalah rakyat kekal sama. Kalau kita lihat dalam ucapan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim, tujuan dan fokus adalah menangani kos sara hidup rakyat, dan ini harus ditangani secara berterusan. Kita tidak boleh tiba-tiba menghentikan inisiatif yang bagus semata-mata kerajaan telah berubah. Oleh itu kita lihat dalam ucapan beliau semalam, ada lagi bantuan tunai rakyat, ada lagi bantuan kepada ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah, ada juga bantuan untuk kakitan kerajaan. Oleh itu saya lihat mana yang baik memang harus diteruskan, dan mana yang memerlukan penambahbaikan terus dilakukan penambahbaikan tersebut untuk memastikan impak dan outputnya tercapai. Dengan jumlah yang agak besar, 107 bilion ini, adakah kita menjangkakan bahawa bajet ataupun belanjawan nasional yang bakal dibentangkan nanti akan bertambah besar saiznya berbanding dengan yang dibentangkan sebelum ini pada bulan Oktober lalu? Kalau kita lihat sejarah Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Kewangan semasa 1991 hingga 1998, antara ciri yang beliau ataupun strategi yang beliau lakukan terutamanya pada tahun 1997-1998 semasa kita mengalami krisis kewangan Asia pada masa itu, ialah banyak orang kata penjimatan yang dilakukan. Dan kita lihat juga semalam seperti contoh yang projek tempatan banjir itu pun ada penjimatan yang akan dilakukan. Oleh itu tidak semestinya kita akan menyaksikan belanjawan yang besar. Yang menariknya, semasa beliau menjadi Menteri Kewangan dulu, ketika itulah kita ada orang kata bajet lebihan, surplus bajet. Dan kali terakhir kita ada bajet seperti itu tahun 1998. Selepas itu sentiasa defisit. Jadi saya yakin kemungkinan bajet yang dibentang ini tidak semestinya bajet terbesar. Ia akan melibatkan banyak orang kata penjimatan, dan mungkin kerajaan kali ini akan cuba pergi ke arah bajet seimbang. Wow, ini memang jangkaan yang kita harapkan melihat kepada trend defisit kita yang semakin besar jurangnya. Dan mungkin Prof boleh berikan sedikit pandangan apakah antara elemen-elemen utama yang perlu diberikan tumpuan untuk pembentangan bajet 2023 yang dijangka akan dibentangkan barangkali sebulan daripada sekarang oleh Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau kita lihatlah ciri-ciri teras utama di dalam bajet setiap tahun sejak 5-6 tahun lepas hingga sekarang, temanya kekal sama, iaitu memastikan kesejahteraan kemakmuran rakyat dan memastikan kesinambungan perniagaan, industri, dan juga memastikan kata kemampanan kelasterian ekonomi negara, dan pada masa yang sama tabik urus kerajaan ada kekal kata kukuh dan juga berwibawa. Dan kalau kita lihat ini juga bakal menjadi tema untuk bajet 2023 akan datang ini, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim memang mementingkan tabik urus yang kukuh, nilai integriti yang tinggi di kalangan kakitan kerajaan dan agensi kerajaan, dan pada masa sama tidak melupakan rakyat, peniaga, setiap golongan, dan juga paling penting kita dapat mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030 itu yang pada masa ini di bawah rancangan Malaysia ke-12. Mekanisme yang perlu ada untuk mengawal ketirisan dan juga membendung gejala rasuah yang kita tidak ingin lihat, terutama sekali pada tahun hadapan apabila akan berlakunya satu situasi kewangan global yang merungsingkan. Ya, kalau kita lihat sebelum ini pun Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mencantikkan bahawa tidak ada lagi tidak ada lagi direct award ataupun selepas ini semua harus melalui tender terbuka bagi perolehan kerajaan. Itu satu langkah baik untuk memastikan tidak berlaku pembaziran. Saya ingat lagi masa sehari dua sebelum bajet 2022 dibentangkan, laporan Ketua Dewan Negara menyebut lebih 600 juta berlaku ketirisan ataupun pembaziran. Jadi kita haraplah selepas ini di dalam setiap laporan Ketua Dewan Negara tidak lagi orang kata kes-kes yang mana beli spana RM200 ke itu akan berlaku. Dan itulah yang kita harapkan bahawa setiap peruntukan kerajaan itu dibelanjakan mengikut proses yang akan
memastikan bahawa ianya berjalan dengan telus dan tidak ada orang kata pembaziran secara sewenang-wenangnya. Prof, apa yang Prof sebutkan tadi adalah suatu yang sering kita dengar itu dalam laporan audit negara akan tersenarailah barang-barang seperti ini dan akan menjadi bahan di Twitter untuk sejenak, selepas itu tidak ada tindakan susulan. Adakah kita mengharapkan supaya akan berlaku satu proses kebertanggungjawaban di mana akan ada accountability untuk perbelanjaan seumpama itu RM200 untuk pemutar skru dan sebagainya? Terence senada dengan saya sebab kita nampak apabila laporan dibuat tu lepas tu tak ada tindakan susulan tak ada orang kata apa macam tepuk kat tangan macam tu dia tak ada kita kalau boleh mahu lihat ada sikap kebertanggungjawaban bahawa jika berlaku pembaziran ataupun projek kontrak tak siap dan sebagainya, kita mahu bahawa agensi itu dipertanggungjawabkan. Mungkin peruntukan dikurangkan tahun depan kerana kenapa kamu membazir pada tahun itu. Itu kita harap akan berlakulah kali ini. Okey, baik. Untuk minit terakhir mungkin sedikit harapan daripada Prof sendiri. Yang bajet mini sudah pun diluluskan. Untuk bajet 2023 ni, apa yang diharapkan oleh Prof sendiri? Ya, kalau kita lihat setiap bajet yang dibentangkan banyak peruntukan diantarkan untuk dilaksanakan. Kali ini saya harap bahawa ketelusan dan juga kebertanggungjawab itu akan lebih ketara, iaitu kita mahu lihat mungkin ada laporan berkala setiap suku tahun ke berapa banyak yang diperuntukkan, berapa banyak telah dibelanjakan supaya kita dapat orang kata justifikasi jika berlaku bajet tambahan dan juga kalau boleh kita nak tengok juga impak. Kita pernah buat sebelum ini semasa pandemik laporan oleh unit laksana memaklumkan berapa banyak peruntukan diberi, berapa yang tercukup lagi, berapa yang terlebih supaya kita nampak kerja tu dilakukan oleh kerajaan bukan hanya pemertengahan sekali setahun tetapi kita tak tahu peratusan yang telah diperuntukkan. Baik, terima kasih kita ucapkan Prof kerana sudi bersama kami. Kami harap dapat Prof semula untuk bersama di studio apabila dibentangkan nanti belanjawan negara. Terima kasih Prof sampai kita hari ini untuk bercakap berkenaan topik kita bajet mini 2023. Kita nak bereaksi